Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu ma jaa fi tarji'i fil adhan. 123. Bab yang ke-123, bab yang telah datang ia pada menyatakan mengulang dua kalimah syahadah di dalam bang, atau dinamakan sebagai tarji'. Kata dia, ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula makna tarji' di dalam bang itu iaitu mengulang dua kalimah syahadah. Mengulang dua kalimah syahadah bang dua kali dengan mengangkat suara, kemudian daripada berkata keduanya dengan rendah suara. Itu tarji'. Itu tarji'. Tarji' apa dia? Contoh tarji' iaitulah seorang muadzin, dia melaungkan azan dengan dia melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Sebelum dia bersyahadah dengan suara yang tinggi, dia bersyahadah suara pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru dia asyhadu an la ilaha illallah. Itu nama dia tarji'. Maka tarji' di dalam bang itu sabit, ia disyarakkan dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Demikian bunyinya. Perbuatan tarji' itu ada di dalam hadis. Antaranya diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi, iaitulah kata al-Imam Tirmizi secara ringkasnya, an Abi Mahdhurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aq'adahu wa alqa alaihi al-adhan harfan harfan, yang bermaksud diriwayatkan daripada Abi Mahdhurah. Abi Mahdhurah sahabi, salah seorang sahabat Nabi, dan dia yang lebih penting sekali, dia adalah muadzin Nabi di Mekah. Biasanya kita dengar muadzin Nabi Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay pula. Muadzin Nabi iaitulah Bilal bin Rabah dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Betul, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum muadzin Nabi di Madinah. Manakala Abu Mahdhurah muadzin Nabi di Mekah, dengan lantikan dari Nabi sendiri. Nabi yang melantik Abu Mahdhurah menjadi muadzin di Masjid Mekah, Masjidil Haram Mekah. Nama dia, gelaran dia Abu Mahdhurah. Nama dia ulama khilaf. Ada yang kata nama dia, tak ingat dah saya. Ada yang kata nama Salamah, yang kuat sekali. Ada yang kata Salman, ada yang kata Salman, yang kuat sekali saya tak ingat. Adi ke apa nama dia. Ulama berbeza pandangan, dan dia meninggal pada tahun 59 Hijriah. 59 Hijriah. Baik, maksudnya diriwayatkan daripada Abu Mahdhurah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menduduk ia akan dia. Nabi bagi Abu Mahdhurah duduk dan diajarkan di hadapan Nabi, dan diajarkannya, yakni Rasulullah ajarkan kepada Abu Mahdhurah, diajarnya atasnya akan bang sekalimah, satu huruf. Nabi sebut satu persatu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala Ibrahim mithlu adhanuna, yang bermaksud kata Ibrahim cicit kepada Abi Mahdhurah. Ibrahim bin apa saya tak ingat. Ibrahim dia tak sebut di sini, tapi Ibrahim ni cicit ni maksudnya lepas cucu. Yang keempat, kalau kita tengok dalam hadis berserta dengan sanad yang penuh, Ibrahim tu cicit kepada Abu Mahdhurah, dan Ibrahim inilah yang menyampaikan hadis ini kepada tok guru al-Imam Tirmizi. Qala Ibrahim mithlu adhanuna, kata Ibrahim cicit kepada Abi Mahdhurah, diajarnya semacam bang kita sehari ini. Kata Ibrahim kepada tok guru kepada
Al-Imam Tirmizi. Qala Bishr. Nah, ni dia Bishr ni lah. Faqultu lahu a'id alayya. Kata Bishr ibnu Mu'adh, guru Abi Isa At-Tirmizi, iaitulah guru kepada Al-Imam Tirmizi, penulis kitab Jami' Tirmizi, yang diringkaskan oleh Syekh Idris, dan Syekh Idris namakan kitab ni sebagai Bahrul Madhi. Itu dia punya salasilah kitab, salasilah Tok Guru. Kita baca kitab yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Syekh Idris meringkaskan hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam Tirmizi. Salah seorang guru Al-Imam Tirmizi nama Bishr bin Mu'adh. Bishr bin Mu'adh ni terima hadis ni daripada cucu Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah sahabat Rasulullah. Dahsyat. Tengok kesinambungan ilmu. Makna kita adalah termasuk di dalam senarai kesinambungan ilmu itu. Kita baca, makna kita meneruskan ilmu tu. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita dalam kalangan penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita dalam kalangan penuntut ilmu. Dan Nabi SAW sebut, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah Ta'ala mudahkan jalan menuju ke syurga. Sebab kita berbaca salasilah agama kita, bagaimana hukum hakam datang, bagaimana seruan azan dilaungkan. Kita baca perkara itu, kita ambil tahu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tak tahu dengan orang yang tahu? La yastawiyan, sudah tentu tak sama. Kita mengambil tahu tentang hukum hakam Allah, syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad, dan agama itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Kita ambil tahu semua tu, bagaimana asal usul bang azan, kita ambil tahu. Allahumma ja'alna min talabatil ilm. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan para penuntut ilmu. Kata Bishr bin Mu'adh, guru Abi Isa At-Tirmizi, maka aku kata baginya, ya Ibrahim, dia kata kepada cici Abu Mahdhurah, ulang olehmu akan ajar Nabi atasku. Ulang balik apa yang disampaikan oleh tok wan kamu, moyang kamu kepada kamu, bagaimana Rasulullah ajar kepada dia. Fa wasafal adhana bitarji', maka mensifat ia, yakni ia tu siapa dia? Ibrahim, cicit kepada Abu Mahdhurah. Maka mensifat ia akan bang itu di dalam ajarannya dengan tarji'. Ada tarji' seperti yang saya sebut tadi. Kata Abu Isa, bermula hadis Abi Mahdhurah pada bang itu hadis sahih, dan sungguhnya telah diriwayatkan daripada Abi Mahdhurah, daripada bukan satu jalan, dan atasnya amal di Mekah, dan ialah qaul Syafi'i. Azan beserta dengan tarji' itu merupakan pandangan yang diamalkan oleh para ulama di Mekah, termasuklah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebab tu nanti kita akan tengok lafaz azan berbeza, ulama berbeza pandangan dalam mazhab. Imam Syafi'i banyak sikit, pasal dia kira 4 kali ulang. 2 asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada tambahan. Dia jadi banyak lah. Perlahan tu pun dikira juga. Nanti kita akan tengok. 134 masalah bang dan lafaznya yang diajar Nabi dengan sendirinya. Ya saudaraku, tatkala adalah riwayat Tirmizi yang di dalam masalah 133 itu yang kita baca sebentar tadi. Guntung amat, yakni pendek dan sedikit. Oh, habis dah perkataan Melayu. Guntung tak digunakan. Tak tahulah dalam kamus ada ke tidak. Guntung. Biasa dengar je? Tak biasa. Habis cikgu tak dengar, kami minta cikgu lagi lah. Guntung amat, yang ni pendek dan sedikit. Maka didatangkan hadis yang dikeluarkan oleh Syafi'i di dalam yang cukup sempurnanya. Syekh Idris ni Syekh Idris, dia ambil hadis di dalam dia share dengan kita. Katanya menunjukkan Syekh Idris baca kitab Sebab apa saya kata begitu? Kalau orang zaman sekarang dia buat kitab, dia boleh datangkan hadis daripada itu biasa. Disebabkan kita boleh ada software cari. Kita type satu hadis, dia akan keluar banyak. Lah, Tirmizi lah, hadis itu boleh kita rajin tak rajin saja nak buka. Tapi zaman Syekh Idris tak ada software, application apa semua ni, tak ada. App hadis pun tak ada. App kitab yang ada pada hari ni tak ada. Maknanya dia baca kitab Syekh Idris Al-Marbawi. Katanya, yang ini kata Imam Syafi'i, diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Muhayriz. Betul dia tulis apa? Muhayriz, betul.
Muhayriz, diriwayatkan daripada Amrullah ibnu Muhayriz, katanya maka berkatalah aku bagi Abi Mahdhurah. Amrullah ibnu Muhayriz dia ni anak yatim yang di bawah pemeliharaan Abu Mahdhurah, bukan anak Abu Mahdhurah, sebab dia bin Muhayriz. Katanya maka berkatalah aku bagi Abi Mahdhurah, ya Pak Wan, betul? Pak Wan, betul? Ya Pak Wan. Bahawasanya Pak Wan dah? Pak Wan tak ada. Pak Wan tak ada. Maknanya Pak Wan ni barangkali pangkat kot. Kita Pak Wan, kita bernama Wan, kan? Ya Pak Wan, bahawasanya aku akan keluar. Ya Pak Wan ni tuan-tuan jangan ingat Ibnu Muhayriz ni panggil Abu Mahdhurah dengan gelaran Pak Wan. Pak Wan ni terjemahan Syekh Idris orang Melayu, terjemahan sesuai dengan bahasa zaman dia. Ya Pak Wan, bahawasanya aku akan keluar pergi ke negeri Syam. Ini saya tak pasti siapa dia yang hantar Ibnu Muhayriz ni ke Syam. Dia dihantar ni tugas ataupun pergi berperang, barangkali pergi berperang, tak pasti zaman bila. Dan bahawasanya aku takut ditanya orang akan bang yang diajar Nabi akan dikau. Apakala sampai aku ke sana, maka khabarlah kepada aku akan hadisnya dan lafaznya. Dia minta Abu Mahdhurah bagi tahu kepada dia lafaz azan yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Mahdhurah. Jawab Abu Mahdhurah, baik, kata Abu Mahdhurah. Kata Abu Mahdhurah, Mahdhurah, ra, dia tak ada ni, macam ada titik kat sini. Dia bukan zai, dia ra. Mahdhurah. Zu tu dengan zal, bukan zai. Mahdhurah. Maka kata Abu Mahdhurah, keluarlah aku beberapa orang. Ini Abu Mahdhurah cerita. Maka jadilah kami berjalan pada setengah jalan Hunain. Kisah Abu Mahdhurah diajarkan oleh Rasulullah lafaz azan, cerita dia pada tahun 8 Hijrah. Iaitulah pada peristiwa 8 Hijrah, setelah Rasulullah berlaku peristiwa Fathu Makkah, semua orang Arab di sekitar Makkah setuju untuk patuh kepada Rasulullah kerana mereka melihat orang Islam kuat, kerajaan yang kuat. Lalu zaman dulu, politik dahulu ni, bila ada kuasa kuat, dengan cara menunjukkan kekuatan itu orang masuk Islam. Mereka bukan setakat gerun, bahkan mereka kagum. Dulu barangkali ada orang gerun dengan kerajaan-kerajaan yang kuat, tetapi ada orang yang kagum dan merasakan hebat dan teringin untuk bergabung dengan kerajaan itu. Politik zaman dahulu. Jadi bila Rasulullah daripada Madinah diusir dari Mekah pergi ke Madinah, setelah lebih kurang dalam 8 tahun Rasulullah di Madinah, Rasulullah boleh bentuk bina kekuatan sehingga takluk semula Mekah dengan peperangan yang sedikit sahaja. Tak ada peperangan yang besar. Peperangan yang sedikit saja. Jadi semua kabilah-kabilah Arab di sekitar Mekah terus patuh dan setuju untuk taat kepada Rasulullah, dan sebahagian besar mereka memeluk Islam. Melainkan beberapa kabilah Arab, antaranya Bani Thaqif, satu lagi Bani saya tak ingat, yang duduk di Taif. Mereka ni tak setuju untuk memeluk Islam dan tak setuju untuk patuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak boleh tidak, mesti diperangi. Politik zaman dahulu. Lalu Rasulullah keluar dari Mekah menuju ke Taif. Berlakulah peperangan Hunain. Panjang cerita peperangan Hunain, kerana peperangan Hunain ni banyak kisah, banyak pengajaran yang boleh diambil, tapi kita tak sebut tentang peperangan Hunain. Habis peperangan Hunain, setelah Rasulullah tahu kalah habis semua musuh Islam, lalu Rasulullah nak balik ke Madinah. Abu Mahdhurah dia dari Mekah, dia nak jumpa Rasulullah. Setelah Rasulullah berperang di Hunain, nak balik semula ke Madinah, Abu Mahdhurah keluar. Dalam sebahagian riwayat sebut kami 10 orang, kata Abu Mahdhurah, dan aku orang yang ke-10. Kami keluar dan bertemulah Rasulullah di pertengahan jalan. Ini cerita dah. Maka jadilah kami berjalan pada setengah jalan Hunain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan tenteranya daripada Hunain, yakni nak balik ke Mekah setelah mengalahkan tentera musuh Islam di medan Hunain.
Maka berjumpalah kami dengannya, yakni dengan Rasulullah, pada setengah jalan. Dalam itu banglah tukang bangnya dengan sembahyang di sisi Rasulullah. Lalu bila masuk waktu salat, salah seorang dari sahabat Rasulullah, mungkin Bilal ataupun mungkin orang lain, melaungkan azan untuk menunaikan salat. Maka aku dengar ketika ini Abu Mahdhurah ni, kita tengok dulu. Maka aku dengarlah suara tukang bang itu padahal kami sedang bersinduh. Betul? Bersinduh semuanya. Saya tak pasti. Dia terang apa maksud bersinduh. Dia tak terang. Kami sedang bersinduh semuanya. Maka keriaulah. Betul? Keriaulah. Maka keriaulah aku mengajuk bang dan mengejek-ngejeknya. Dia dengar tu, dia dengar muazzin Rasulullah bang, dia duk ajuklah, dia ajuk. Tapi dalam lafaz hadis di sini tak sebut nastahzi'u bihi, kami pemain lafaz. Oh, menjerit, ikut menjerit sekali, dia pemain. Abu Mahdhurah pemain. Ini menunjukkan dia muslim ke tak muslim? Dia tak muslim lagi. Bahkan sebahagian riwayat sebut, dan Rasulullah itu orang yang paling aku benci sekali. Abu Mahdhurah sebut ketika itu. Rupanya didengar oleh Rasulullah akan suara aku. Maka diutusnya orang kepada kami hingga dibawa orang akan kami didirikan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sebagai apa tu? Sebagai orang salah. Yakni sebagai orang salah. Maka sabdanya, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa daripada kamu telah aku dengar suaranya sungguhnya tinggi ia. Siapa dia tadi dengar suara sakan sangat ni? Lebih kurang begitulah. Mereka dibawa tu dalam keadaan, berdasarkan Syekh Hidri disebut dalam keadaan sebagai orang salah. Kerana Rasulullah kerajaan kuat, tentera Hunain ramai. Peperangan Hunain ni peperangan yang paling ramai sekali. Peperangan yang disertai oleh Rasulullah yang paling ramai sekali. Tetapi di peringkat awal peperangan, hak ramai itu lari habis. Yang berperang sungguh-sungguh dengan tentera musuh dalam peperangan Hunain sekitar 100 orang sahaja dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Hak lain semua lari kerana diserang hendak oleh Bani Thaqif dan satu lagi Bani yang saya tak ingat. Dia pun tunggu di bukit-bukit tu. Mereka bila Rasulullah dan sahabat berada di lembah antara bukit tu, mereka serang. Unta lembing panah menyebabkan tentera Islam pada ketika itu kelang kabut. Sebenarnya Quran sebut perkara peperangan tu kerana mereka ketika orang Islam ketika keluar dari Mekah tu, mereka rasa macam kita confirm menang pasal mereka terlampau ramai. Terutamanya orang sahabat tak buat begitu. Orang-orang yang baru mula Islam, mereka keluar tu mereka rasa macam mereka telah join kerajaan yang begitu kuat, kuasa yang begitu kuat. Kuasa Nabi Muhammad bin Abdullah begitu ramai. Kita tak risau peperangan ni kerana kita ramai. Tiba-tiba bila mereka diserang hendak, semua lari dalam peperangan Hunain. Saya rasanya dah bagi tahu kepada tuan-tuan sehingga Rasulullah panggil Al-Abbas. Nabi kata, wahai Abbas, nadil Ansar, nadil Muhajirin. Wahai Abbas, panggil segera orang Muhajirin, panggil segera orang Ansar. Lalu bila dipanggil orang Muhajirin dan Ansar, segera mereka datang membenting Nabi dan berlaku peperangan. Mereka mengalahkan semua tentera musuh. Kemudian semua hak lari tadi ni datang balik ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, mana bahagian tentang habuan harta peperangan untuk kami? Itu kisah Hunain. Dan banyak lagi kisah-kisah yang dahsyat yang berlaku dalam peperangan Hunain. Kemudian kat mana tadi? Dia Abu Mahdhurah dia ajuk dan mengejek laungan azan yang dilaungkan. Maka diutuskan orang, dah baca, yakni sebagai kemudian dalam kurungan, kerana suara Abu Mahdhurah itu sedap dan nyaring ke mana-mana, maka ditunjukkan oleh orang semuanya kepada aku. Dan sebahagian riwayat 10 orang mereka dia kena azan, dan Abu Mahdhurah orang yang melaungkan azan yang terakhir dalam 10 orang mereka itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melepaskan semua mereka itu dan ditahannya aku.
Bila dapati suara Abu Mahdhurah yang paling kuat dan paling sedap, Rasulullah pegang Abu Mahdhurah. Maka sabda Nabi, bangkit ataupun bangun berdiri. Nabi suruh dia bangun. Bang sembahyang, Nabi suruh dia azan. Maka bangunlah aku. Tiadalah rasanya pada masa itu sesuatu yang aku benci lebih daripada aku benci Rasulullah dan bencikan barang yang disuruhnya aku. Ketika itu kata Abu Mahdhurah, tak ada benda yang paling aku benci melainkan orang yang di hadapan aku, iaitu Rasulullah. Demikian juga arahan yang dia perintahkan kepada aku, yang paling aku benci. Maka berdiri aku di hadapannya, lalu diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bang dengan sendirinya. Maka sabdanya, kata olehmu, Nabi suruh Abu Mahdhurah sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sabdanya, ulang olehmu dan lanjutkan suaramu. Kemudian sabdanya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini timbul khilaf ni. Nabi ajak tu nak habaq kata 4 kali sahaja ke? Nabi ajak kali pertama tu untuk diulang oleh Abu Mahdhurah, ataupun sebenarnya lafaz tu termasuk dalam lafaz azan? Itu isu khilaf tu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian dipanggilnya aku pada waktu selesai bang, maka diberinya akan daku satu pundi-pundi, betul? Pundi-pundi di dalamnya berisi suatu daripada perak. Kemudian menghantar Nabi akan tangannya di ubun-ubun aku, kemudian dilalukannya tangannya atas mukaku, kemudian di hadapanku, kemudian atas jantungku, dada, kemudian sampai tangannya sallallahu alaihi wasallam ke pusatku. Nabi sapu kepala ubun-ubun Abu Mahdhurah ke depan bahagian badan dia, dada, dan sehingga ke pusat. Dan tuan-tuan kalau baca hadis, sahabat suka buat macam tu. Tambah kepada budak-budak muda. Zaman sekarang tak boleh. Dia jadi lain. Dia jadi apa? Sekarang orang kata apa? Sahabat, kalau tuan-tuan baca hadis tentang hadis Jabir bin Abdullah, sahabat, ada orang datang kepada Jabir tanya tentang haji Rasulullah. Jabir waktu tu buta. Bila budak muda tu datang, Jabir ni pegang dada ni. Jabir buka butang dia. Jabir pegang dada budak lelaki tu. Pegang, dia raba pegang. Dia pegang sampai ke pusat. Ini ada orang Arab. Saya nak terjemah hadis tu pun duk confuse. Nak terjemah ke tak bahagian ni? Pasal zaman sekarang ni dia jadi lain dah. Tak tahu. Kalau orang kita dia rasa lain. Apa cerita ni? Lepas tu dia pegang kepala. Jadi kebiasaan orang Arab begitu. Wallahu a'lam. Adat kan tak sama. Bila kita cerita ke orang Melayu rasa macam pelik. Tapi itu adat mereka. Rasulullah pegang buat kepada Abu Mahdhurah seperti yang disebut di dalam hadis yang dikongsikan oleh Syekh Idris daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian sampai tangan sallallahu alaihi wasallam ke pusatku, maka sabda sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fika wa baraka alaik. Maksudnya Nabi doakan keberkatan untuk Abu Mahdhurah. Apa maksud Nabi doakan keberkatan untuk Abu Mahdhurah? Iaitulah Nabi doa supaya ditambahkan kebaikan dan dikekalkan kebaikan pada Abu Mahdhurah. Dalam semua yang dia buat, ditambahkan kebaikan, dikekalkan kebaikan itu pada diri Abu Mahdhurah. Itu berkat. Tuan-tuan ingat mana berkat ni? Orang Melayu berpuluh tahun sebut tentang berkat, tapi bila tanya tentang berkat, dia tak faham apa dia, tak tahu. Perkara luar biasa kot. Itu yang dia faham. Keberkatan maksudnya kebaikan yang kekal dan bertambah subur pada seseorang. Itu maksud keberkatan. Kerana itu orang tua-tua dulu yang mengaji, mereka kata berkat ni, contoh orang lain guna RM10 tak cukup,
tapi dia guna cukup. Itu maksudnya kebaikan yang berkembang dan subur dan kekal. Itu maksud berkat. Harta yang berkat walaupun sedikit tetapi cukup untuk digunakan pada nisbah orang lain tak cukup. Dia begitulah. Kita dengan isteri kita, dengan anak isteri, dengan keluarga kita, orang lain sama juga dengan kita. Pendapatan sama saja. Kita guna cukup, dia guna tak cukup-cukup. Maknanya yang cukup tu berkat, yang tak cukup tu tak berkat. Dia begitu. Maksud berkat. Jadi Rasulullah doakan keberkatan untuk Abu Mahdzurah. Maka kataku, ya Rasulullah, suruhlah hamba jadi tukang bank di Mekah. Maka sabdanya, saya tak sempat nak tengok lafaz Arab dalam tak sempat nak tengok, tapi kita tengok Syekh Idris terjemahan. Maka sabda sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya telah aku suruh akan dikau dengannya. Maksudnya Rasulullah setuju. Rasulullah lantik Abu Mahdzurah untuk jadi muazzin di Mekah. Kata Abu Mahdzurah, maka hilang sekalian perkara yang adalah aku benci bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kembali yang demikian itu sekaliannya kasih bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadinya rasa benci, sekarang ni rasa sayang pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara, tuan-tuan sekalian, Abu Mahdzurah kan sebut dalam hadis Rasulullah sapu ubun-ubun dia. Dia selepas peristiwa ni dia tak kerat rambut bahagian ubun-ubun, sehingga dikatakan rambut dia sampai panjang sampai separuh badan dia, rambut bahagian ubun-ubun dia, karena Rasulullah doakan kebaikan untuk dia. Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu. Maka kembali aku ke Mekah masa itu, Aitab ibn Usaid. Dia tulis Aitab ibn Usaid, betul? Asyik ke Usaid? Saya ingat ejaan macam ni Usaid. Dia sebut Usaid. Aitab ibn Usaid dijadikan Nabi pemerintah, yakni Amir, macam wakil Nabi di Mekah. Amir Rasulullah di dalam Mekah, maka jadi tukang bank sembahyang aku daripada suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Abu Mahdzurah tukang azan ataupun muazzin di Mekah dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama sirah mengatakan setelah Abu Mahdzurah meninggal pada tahun 59 Hijriah, tukang azan Masjidil Haram dilantik anak dia, cucu, sehinggalah zaman Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Pemerintah pada zaman itu tak lantik lagi dari keluarga Abu Mahdzurah muazzin. Saya tak tahu muazzin sekarang Mekah dari keluarga mana, wallahu a'lam. Kata Syafi'i, dan bermula bank dan qamat sebagaimana yang telah apa tu? Yang telah aku hikayatkan daripada keluarga Abi Mahdzurah itu. Maka barang siapa mengurangkan daripadanya sesuatu atau mendahulu kemudiankan, maknanya dia terbalik-terbalikkan susunan azan, putar balik, cerita dan kurungan putar balik, nescaya mengulang ia akan banknya hingga didatangkan barang yang dikurangkannya dan tiap-tiap suatu daripadanya pada tempatnya. Kalau siapa laungkan azan, dia bermula dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak sah azan macam itu. Maksudnya dia bukan azan syar'i, tidak terlaksana, belum terlaksana lagi laungan azan. Dia mesti diulang dari mula balik. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. 135 masalah bank dan qamat dan bilangan kalimahnya. Ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis yang meriwayatkan bilangan kalimah bank, katanya, an Abi Mahdzurah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhan 19 kalimah wal iqamata 17 kalimah. Diriwayatkan daripada Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar akan dia akan bank 19 kalimah sekali dengan tarji'nya dan qamat 17 kalimah. Bang berapa tadi? 19. Cuba kira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ditarjih sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Betul. Dia sekali tarjih. Jadi kalau tengok sebut, tengok ni. Mana tadi? Mengajar akan dia akan bang 19 kalimah sekali dengan tarjihnya. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarjih tu baru kuat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Betul. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. 19. 19. 19 kali. Cuma 17 tu mengikut mana? Iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Berapa? 13. 13 campur tarjih 4. Ini pelik sikit. Sebab dalam iqamah syahadah dua sekali saja. Tak apa, nanti saya semak balik ni. Tak sempat nak semak. 17 tu pelik sikit. Diriwayatkan daripada Abu Mahdzurah, kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan. Oh, memang hadis tersebut. Hadis di atas tu. Allamahul adhan 19 kalimah wal iqamata 17 kalimah. Kalau iqamat tarjih sekali, takkan tarjih sampai 4 kali. Tapi ini kita tangguh minggu hadapan untuk saya semak balik apa huraian hadis tu. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi sahih, dan Abu Mahdzurah itu namanya Samurah bin Mi'yar, tak silap saya. Bin apa dia tulis apa? Mu'air. Ini kena cek juga nama orang. Setahu saya dia dengan lafaz apa? Ada yang kata Samurah, ada yang kata Salamah, ada yang kata ada nama lain. Ni Syekh Idris sebut. Samurah bin Mu'air dia sebut. Dan telah berjalan setengah daripada ahli ilmu kepada ini pada bang, dan sungguhnya diriwayatkan daripada Abi Mahdzurah bahawasanya ada ia menunggalkan iqamah. Tak apa, kita teruskan lagi. Masalah tarjih 135 tu kita tangguh minggu hadapan. Huraian dia. Masalah tarjih dan ikhtilaf ulama padanya. Kata Nawawi, dan pada hadis di dalam masalah 133, hadis yang awal tadi, itulah hujah yang terang menunjukkan bagi mazhab Malik dan Syafi'i dan Ahmad dan jumhur ulama bahawasanya tarjih di dalam bang itu sabit, ia disyarakkan, dia ada dalam agama, termasuk di dalam ajaran agama, tarjih di dalam azan. Dan kata Abu Hanifah dan segala orang Kufah tiada disyarakkan tarjih kerana beramal dengan hadis Amrullah ibnu Zaid, maka bahawasanya tiada padanya tarjih. Hadis Amrullah ibnu Zaid, hadis yang mana? Hadis yang kita baca pada kuliah yang minggu lepas. Amrullah bin Zaid iaitulah orang yang bermimpi diajarkan lawangan azan. Dalam tu tak ada tarjih. Jadi Abu Hanifah pegang dengan hadis tu. Abu Hanifah pegang dengan hadis itu. Ini antara sebab khilaf, antara sebab perbezaan pendapat ulama itu timbul. Dan hujah jumhur yang kata ada tarjih dengan hadis Abi Mahdzurah, majoriti ulama pegang hadis Abi Mahdzurah yang kita baru baca sebentar tadi, yang sahihah, yang sahih, dan ziyadahnya didahulukan kerana ada pertambahan lafaz didahulukan, serta keadaan hadis Abi Mahdzurah itu terkemudian berlakunya daripada hadis Abdullah ibnu Zaid. Abdullah ibnu Zaid lebih awal peristiwa itu berlaku, hadis Abu Mahdzurah berlaku kemudian. Maka tak mustahil berlaku pertambahan pada lafaz azan dengan perintah Rasulullah.
Selain daripada itu, dalam hadis Abu Mahdhurah ada pertambahan maklumat. Maka berdasarkan kaedah, pertambahan maklumat itu menunjukkan pertambahan ilmu. Pertambahan lafaz hadis menunjukkan pertambahan ilmu. Dalam kehidupan kita, kita guna benda ni. Contoh, pi kangak, contoh yang biasa saya buatlah, ada kemalangan. Ada seorang abang, tadi kemalangan tadi. Kemalangan, kereta dengan motor. Kita kata, betul ya. Kesian tengok dia. Kita pun tak tanya banyak. Kita ada maklumat, ada kemalangan di kangak. Kita tak tengok. Orang yang cerita tu kita percaya, orang yang tak menipu. Mari orang kedua. Tadi aku pergi kangak ada kemalangan sungguh. Orang ni pun tak menipu juga. Cakap betul. Tadi aku pergi kangak ada kemalangan. Betul ke? Hang pun tengok juga. Dia kata aku pun tengok juga. Penunggang motor tu mati. Dia kata. Orang pertama cerita tak habaq kata mati. Orang kedua cerita habaq kata mati. Dua-dua ni bukan penipu. Maknanya kita nak tolak cerita mati tu. Boleh kita kata, dia ni mesti menipu. Orang tadi tak habaq pun mati. Tak boleh, barangkali dia tak tahu. Orang pertama tadi barangkali dia tengok begitu saja, dia pergi. Orang kedua tu berhenti dengan tolong apa semua. Lalu ada pertambahan lafaz menunjukkan ada pertambahan ilmu. Dalam sebahagian riwayat hadis digunakan kaedah tu. Bukan boleh guna semua, tak boleh. Jadi riwayat Abu Mahdhurah ada pertambahan maklumat pada kita. Dan rawi-rawinya semua thiqah. Rawi hadis-hadis yang sahih. Maka diterima. Kan itu majoriti ulama berpegang dengan hadis Abu Mahdhurah. Sekurang-kurangnya dua alasan mereka. Pertama, hadis Abu Mahdhurah, hadis yang kemudian, hadis Abdullah bin Zaid, hadis yang awal. Dan kita dah tahu kadang-kadang yang kemudian membatalkan, mengubah hukum yang awal, bukan setakat mengubah, bahkan ada yang membatalkan hukum yang awal. Dan alasan yang kedua, ada pertambahan maklumat dalam hadis Mahdhurah menunjukkan ada pertambahan ilmu. Kemudian kat mana tadi? Maka bahawasanya hadis Abu Mahdhurah itu pada tahun 8 Hijrah, kemudian daripada Hunain, dan yang ini selepas Hunain. Tahun yang sama. Hunain tu tahun ke-8 Hijrah. Dan hadis Ibnu Zaid, iaitu hadis Abdullah Ibnu Zaid yang kita baca minggu lepas itu, pada tahun pertama Hijrah. Dan disekalikan ini semuanya amal ahli Mekah dan Madinah dan sekalian bandar besar. Wallahu at-taufiq, wabillahi at-taufiq. Bahkan itulah juga amalan orang Mekah dan Madinah, penduduk Mekah dan Madinah di zaman, barangkali zaman Imam Syafi'i, wallahu a'lam. 137, masalah tarjih itu rukun, bangkah atau sunat. Apa hukum tarjih? Kata Nawawi, setelah kita tahu sabit dia dalam hadis menunjukkan ada tarjih, sekarang ni kita nak tahu apa hukum tarjih. Kata Nawawi, telah bersalah-salahan ashab kita. Maknanya ulama mazhab Syafi'i sendiri berbeza pandangan pada tarjih. Adakah ia rukun bang menjadikan tiada sah bang melainkan dengan dia, ataupun ia sunat jua, bukannya rukun hingga jikalau meninggal seseorang. Tak buat tarjih tu, bukan meninggal dunia ni, sehingga meninggal seseorang akan dia sah bang serta luput kesempurnaan fadilat. Al-jawab, jawapannya iaitu atas dua wajah. Ada dua pandangan ulama mazhab Syafi'i, dan bermula yang asah, yang paling sahih di sisi mereka itu bahawasanya sunat, dan sungguhnya telah berjalan satu jamaah, yang ini telah berpandangan satu jamaah, satu kumpulan ulama daripada muhaddithin, ulama hadis, dan lain daripada mereka itu kepada pilih antara memperbuat tarjih dan meninggalkannya, dan yang betul isbatnya wallahu a'lam.
Pandangan yang asah di sisi ulama mazhab Syafi'i, sunat tarji'. Wallahu a'lam. Ada soalan? Pak Umar lah. Jadi Pak Umar dengan Bazin nak buat boleh kan? Kalau nak buat. Ya. Irama lagu tu. Lagu tu dia main kemudian. Tapi kita nak nafikan tak ada lagu susah juga. Lagu apa? Pertama kita nak kena tahu lah lagu tu apa lagu. Yang dia katakan lagu. Beralun tu lagu lah kan. Allah lagu lah. Mekah, bang Mekah tu kan. Allah, tak tahu saya tak erti nak kira, tak erti nak ajuk. Allahu akbar. Itu lagu ke tak? Lagu juga kan. Irama tu apa pula? Saya tak apa nak tahu benda ni. Irama tu apa? Alunan. Intonation dia. Saya dengar kuliah Syekh Ahmad bin Ali Al-Maqrami, ulama yang mengajak fiqh Syafi'i di Masjid Nabawi. Sekarang masih ada lagi, masih hidup. Dia nampak macam tak bagi. Dia bukan setakat tak bagi, bahkan dia tak bagi. Dia kata Allah, dia kata tak, bukan sunnah. Dia tak setuju. Oh, kita banyak Allahu akbar Allah. Dia buat macam tu. Dia dalam dia betul ni orang pergi. Macam mana? Buat dalam mimpi. Oh, tak habaq. Dalam hadis tak sebut ada irama, tak ada. Dia kalau irama ni berlagu lah. Dalam bab Al-Quran ada dua lafaz hadis. Pertama Rasulullah, maka dah tentulah Al-Quran lebih mulia, betul tak? Dalam bab Al-Quran Rasulullah kata, man la yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak melagukan Al-Quran, dia bukan dari kalangan kami. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, man yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang melagukan Al-Quran bukan dari kalangan kami. Macam mana nak faham? Sebab tu kata para ulama, kalau nak lagu jangan melampau-lampau. Jangan keluar dari adab, dari macam-macam lah. Jangan melampau saja. Wallahu ta'ala alam, samalah dengan bab azan. Tak ada Husain tak. Tak ada. Kita berhenti seketika untuk azan.
Ya. Sebelum atau selepas? Selepas lafaz takbir 4 kali. Selepas lafaz takbir 4 kali. Sebelum kita bersyahadah, kita tarji'. Sebelum syahadah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum kita syahadah, muazzin syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Baru dia menjadi, baru dia kuat. Ingat lafaz tadi kan? Hadis yang kita baca tadi. Dia buat kan? Dia buat sembilan. Saya waktu saya kecil-kecil pun muazzin buat juga. Ada, kita biasa dengar lah perkara, biasa dengar lama dah tarjih ni. Siapa nak buat boleh lah. Tulang pada orang dengar tu. Apa tujuan Pak Mak tanya soalan tu? Disebabkan macam kita baca minggu lepas, seolah-olah dalam hadis ada ambil kira juga. Sedap tu, disebabkan dalam hadis sebut anda sautan. Kat mana yang minggu lepas tu? Apa lafaz dia? Anda sautan wa amad. Siapa jumpa hadis tu? Anda wa amaddu sautan. Rasulullah bagi tahu kepada Abdullah bin Zaid, pergi ajak lawangan azan itu kepada Bilal, fa innahu anda wa amaddu sautan, kerana Bilal itu anda dan amat suaranya. Jadi menunjukkan anda dan amad tu panjang. Apa Syekh dia terjemah? Melirik kan? Tak silap saya, dia terjemah melirik. Amaddu tu suara dia lebih melirik. Habis tu anda kita nak terjemah apa? Jaranglah Rasulullah sebut ulang dua perkataan tiba-tiba tak ada makna. Mungkin ada makna yang berbeza. Jadi anda tu kita mesti kena faham dia membawa maksud suara dia sedap. Lawangan dia sedap. Bila ada isyarat-isyarat begitu, kan itu ada tak jadi masalah untuk kita buat pertandingan untuk memilih tukang azan yang lebih sedap azannya. Dan itulah lebih bertepatan dengan maksud lawangan azan. Maksud lawangan azan ialah nak panggil orang mari solat. Tapi kalau azan pun orang dengar lawangan azan bukan main solat, orang lari. Macam mana nanti kan? Macam mana dia dikatakan? Itu tak pasti, wallahu alam. Kalau ada perbezaan lagu antara salat subuh dengan salat lain, wallahu alam, saya tak pasti. Tak pasti. Cuma lafaz tambahan adalah waktu salat subuh, iaitu tathwib. As-salatu khairum minan naum. Lafaz tathwib. Kenapa lafaz tathwib? Tathwib ni lafaz ungkapan yang dinamakan kepada perkara yang diulang. Sesuatu yang diulang dinamakan tathwib. Sebab apa as-salatu khairum minan naum dinamakan tathwib? Sesuatu yang diulang. Sebab apa? Kerana sebelum as-salatu khairum minan naum telah ada hayya 'alas salah. Mari semayang kan? Mari menuju kejayaan, mari menuju kejayaan. Kemudian as-salatu khairum minan naum, beri perhatian seruan untuk salat lagi. Jadi sedangkan di awal tu dah sebut dah salat hayya 'alas salah, lalu dinamakan laungan yang berulang itu dinamakan sebagai tathwib. Dengan tha, tathwib. Boleh? Ada soalan lain? Kita berhenti kat mana tadi? Ifradi salah, betul? Itu. Kita berhenti pada 138. Babu ma jaa fi ifradis salah. Bab yang telah datang ia pada menunggalkan iqamat. Wallahu a'lam. Kita tangguh kuliah akan datang. Barangkali tuan-tuan ada soalan lagi, dia persilakan. Abang Mak okey, Abang Mak? Ya.
Sebab apa tempat lain azan 2 kali dan diperlih sekali sahaja? Sebab dia disebabkan perbezaan penilaian. Pertama sekali, kesemua para ulama sepakat laungan azan pada hari Jumaat di zaman Nabi SAW hanya sekali. Kerana Rasulullah pada hari Jumaat, Rasulullah tak datang awal masjid. Rasulullah akan keluar dari rumah baginda, masuk ke dalam masjid sebaik sahaja waktu zawal, yakni waktu zuhur. Rasulullah masuk masjid, Rasulullah akan beri salam kepada orang yang berdekatan dengan Rasulullah. Rasulullah tak, pintu masjid Rasulullah zaman Rasulullah bukan di situlah, dekat dengan mimbar. Pasal rumah Rasulullah tu raudah, raudah tu ma baina mimbari wa, apa yang ada di antara mimbar dan rumah aku. Maksudnya rumah Rasulullah tepi dengan mimbar depan masjid, bahagian depan masjid. Jadi Rasulullah nak keluar tu kan raudah di antara mimbar dan rumah Rasulullah kan, kalau kita pergi Masjid Nabawi. Jadi bila hari Jumaat, bila tergelincir matahari, ini masuk waktu zuhur, Rasulullah keluar, Rasulullah beri salam kepada orang yang berdekatan dengan situ, terus naik ke atas mimbar. Bila naik di atas mimbar, terus Rasulullah adakkan wajah baginda kepada jemaah dan Nabi beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi duduk bila laungkan azan. Selepas dilaungkan azan, terus Nabi berkhutbah bila waktu nak itu. Jadi itu saja laungan azan, sekali saja di zaman Nabi. Semua ulama setuju. Cuma azan kedua ni berlaku di zaman Uthman. Itu isu dia. Kenapa Osman buat azan? Buat 2 kali. Kata para ulama, disebabkan orang Islam semakin ramai dan mereka sibuk dengan kerja mereka, lalu bimbang, zaman tu tak ada jam pun semua, bimbang mereka ralik sehingga dah masuk waktu Jumaat. Kalau azan sekali, azan Jumaat terus khutbah, orang baru balik nak bersiap, nak cuci badan, nak mandi apa semua, jadi lambat datang ke masjid. Lalu Uthman radhiyallahu anhu, dia buat azan yang pertama di pasar untuk beri peringatan kepada orang waktu Jumaat telah hampir tiba. Baliklah hampa semua, siap untuk ke masjid. Itu azan. Jadi azan 2 kali. Zaman siapa? Zaman Uthman. Tapi Uthman buat di pasar. Itu isu dia. Sekarang okey, saya apa mak? Lagi saya jawab itu Kalau saya lupa tolong ingat. Okey, sekarang ni zaman sekarang. Ulama beza pandangan lah. Sekarang ni kita nak kekalkan perbuatan Osman ataupun kena kembali azan pada zaman Nabi. Zaman Osman tak ada jam, zaman kita ada jam. Orang boleh tahu. Pejabat tempat-tempat kerja pun bagi keluar dekat-dekat sejam lagi nak masuk Jumaat, bagi keluar dah orang dah tahu dah, tak ada keperluan untuk diberi peringatan. Atas dasar itulah perlih mengambil pandangan kembali kepada azan Jumaat yang berlaku di zaman Rasulullah, azan hanya sekali. Tapi kita tak boleh kata negeri lain buat bid'ah. Kita tak boleh kata. Sebab apa? Sebab itu perbuatan Uthman. Ada orang kata, Ustaz, kalau nak ikut Uthman, azan tu kena awal, bukan waktu dah masuk zuhur baru azan. Sekarang ni dia masalahnya ada hadis Nabi kata fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutlah kamu sunnah aku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin selepas daripada aku. Azan 2 kali itu sunnah Uthman. Sabit betul kita akan kata sunnah Uthman. Uthman yang buat. Nabi kata ikut sunnah aku dan sunnah khulafa'. Uthman salah seorang daripada khulafa'. Tapi kenapa hangpa tak azan awal daripada sebelum masuk waktu Jumaat? Kita akan adalah orang kata kita tak melihat daripada begitu. Itu yang kita tengok 2 kali azan. Uthman telah buat 2 kali. Sebelum Jumaat, sebelum masuk Zuhur ataupun selepas masuk Zuhur, itu bukan isu dia. Isu dia azan ada 2 kali di zaman Uthman. Pandangan kita nak kata tak boleh salah, nak kata salah betul-betul salah. Susah juga untuk kita kata salah betul-betul salah. Ada wajah ataupun ada ruang untuk kata tak ada masalah perkara itu. Wallahu a'lam. Saya secara peribadi faham begitu. Saya baca Al-Qaradawi dalam fiqh salah mempertahankan azan sekali. Bahkan Qaradawi kata, saya baca fiqh salah tu baru kita tahu perlis tidak bersendirian, walaupun Mekah 2 kali azan. Mekah azan 2 kali. Madinah pun begitu juga.
Tapi alhamdulillah rupa-rupanya Qatar azan sekali. Qaradawi dalam fiqh salah disebut di masjid-masjid di Qatar, kata Qaradawi, melaungkan azan sekali dan tidak ada apa-apa masalah. Maknanya Perlis tak bersendirian lah bersama dengan Qatar. Qatar ni kuatlah. Agama dia, tokoh-tokoh dia. Wallahu a'lam. Ya. Saya tak perasan dia. Siapa perasan? Siapa nak pergi umrah kan tolong peringat, tengok betul-betul azan tu dia sebelum zuhur ke, sebelum masuk Jumaat ataupun telah masuk waktu Jumaat. Lupa nak tengok. Setahu saya 2 kali. Siapa juga cikgu? 2 kali kan? 2 kali. Tapi siapa pergi, perhati baliklah. Bila pergi tu, saya pergi duk pergi mutawif, kalut dengan jemaah, tak teringat terus benda tu. Siapa pergi tolong perhatikan. Nanti bagi tahu kat kita, kuliah kita. Bagi tahu. Ada siapa nak pergi umrah terdekat? Akhir ni nak pergi? Bila? Isnin ni? Tuan-tuan peringat akhir ni di Madinah dengan di Mekah barangkali dapat 1 Jumaat saja. Pasal biasanya tak tahu lah, barangkali dapat 2, kalau sampai Jumaat dapat 2 Jumaat lah. Tolong tengok azan kalau di Madinah dan di Mekah, salah satu lah. Kalau dapat 2 lagi bagus. Bila, macam mana azan Jumaat dah? Bagi tahu kat kita lah. Alhamdulillah kita nak kongsi dengan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Wallahu alam. Jadi apa dia? Azan perlu ada wuduk atau tidak? Tak wajib wuduk. Yang terbaik sekali dalam keadaan berwuduk berdasarkan hadis Nabi Aisyah ataupun hadis Nabi ketika buang air, ada seorang lelaki datang beri salam kepada Rasulullah tak jawab. Sehinggalah Rasulullah keluar daripada tandas itu, Rasulullah bertayamum, kemudian baru Rasulullah jawab salam. Rasulullah kata, sesungguhnya aku tidak suka untuk menyebut nama Allah dalam keadaan aku tidak berwuduk. Maka azan termasuk di dalam zikir, maka yang terbaik adalah dalam keadaan berwuduk. Tapi kalau dia tak ada wuduk, dia azan, terlaksana tak laungan azan? Jawapan dia, terlaksana laungan azan tersebut. Tak wajib berwuduk. Wallahu a'lam. Ya. Sekali lagi. Qabliyah Jumaat. Qabliyah Jumaat saya sambung balik jawapan tadi. Bila sabit apa yang berlaku di zaman Nabi, Nabi keluar terus Nabi bagi salam, azan dilaungkan, habis saja azan dilaungkan, terus Nabi memulakan khutbah. Mana ruang untuk salat? Sedangkan apabila khutbah dimulakan, tak ada lagi salat sunat, ditegah menunaikan salat sunat. Melainkan orang yang baru masuk ke masjid, ada pada dia salat sunat, iaitulah salat tahiyatul masjid berdasarkan hadis Sulaik bin Al-Ghatafani yang ada dalam Sahih Bukhari. Dia masuk ketika Rasulullah khutbah, dia terus duduk. Rasulullah kata, wahai Sulaik, dah sembahyang belum tahiyatul masjid? Nabi kata, dah sembahyang belum? Kata Sulaik, belum ya wahai Rasulullah. Rasulullah kata, qum, bangun, sembahyang 2 rakaat dan ringkaskan sembahyang itu. Untuk orang yang masuk masjid ketika khutbah, pada dia ada sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi orang yang ada di dalam masjid tak ada lagi dah. Bila khutbah dah dimulakan, diharamkan menunaikan salat sunat bagi orang yang telah sedia berada di masjid, kerana kewajipan dia mendengar khutbah, bukan sembahyang sunat. Kalau begitu, mana qabliyah? Menunjukkan qabliyah tak ada, qabliyah Jumaat tak ada. Cumanya ada orang kata, sabit ada bukti sahabat menunaikan salat selepas antara 2 azan zaman Osman. Itu masalah pula. Memang ada riwayat itu. Itu sebab tu azan di zaman Osman sebelum masuk waktu. Dan salat yang ditunaikan oleh sahabat bukan qabliyah. Ada dia salat sunat mutlak, kerana ada riwayat Ibnu Umar buat 4, ada riwayat Ibnu Umar buat 6 antara 2 azan zaman Osman tu. Ada riwayat kata dia buat 8. 4, 6, 8 ni solat apa? Bukan solat qabliyah. Habis itu solat apa? Salat mutlak. Salat yang dilakukan oleh sahabat pada waktu yang ada, mereka menunaikan salat. Kerana zuhur belum masuk waktu tu, waktu Jumaat belum masuk, matahari tak tergelincir lagi. Lalu mereka berterusan menunaikan salat. Ada yang buat 2, waktu mereka larat, mereka tambah lagi.
Waktu mereka tak sempat, mereka sibukkan diri dengan bacaan Al-Quran, berzikir dalam masjid pada hari Jumaat, mereka teruskan berzikir. Kadang-kadang terus berzikir, mereka ngantuk, lalu untuk elak daripada ngantuk, mereka bangun menunaikan solat untuk elak ngantuk. Kita kalau mengantuk, solat lagi mengantuk. Itu kita beza dengan para sahabat. Sahabat duduk baca Quran, berzikir, kadang-kadang boleh ngantuk, mereka bangun berdiri untuk menunaikan solat, hilang mengantuk. Kita solat lagi bertambah mengantuk. Macam mana berbeza kita dengan para sahabat Nabi. Menunjukkan qabliyah tak ada. Menunjukkan qabliyah tak ada. Sekalipun begitu, saya tak tahu tuan-tuan sama ada setuju ataupun tuan-tuan pegang pandangan ustaz lain, wallahu a'lam, tapi saya tetap tak kata orang yang buat qabliyah Jumaat itu buat bidah. Tak kata. Sebab yang kata qabliyah Jumaat itu bukan orang jahil. Ulama mazhab Syafi'i kata ada qabliyah Jumaat. Bila ada ulama mazhab Syafi'i kata, saya tak mau kata apalah, kerana mereka itu lebih alim daripada kita, jauh tak boleh nak banding. Cumanya dari sudut pembacaan kita, dari sudut semakan kita, kuat menunjukkan tidak ada qabliyah Jumaat. Wallahu a'lam. Ya. Hadis dia hilang pahala Jumaat, tapi Jumaat dia sah. Idza qala li sahibihi ansit faqad lagaut. Wallahu a'lam sama ada dia tak dapat pahala mendengar khutbah sahaja atau seumpamanya, wallahu a'lam. Kerana khutbah itu, suatu khutbah itu termasuk di dalam syarat wajib Jumaat. Majoriti kata syarat sah Jumaat. Majoriti ulama kata khutbah itu adalah syarat sah Jumaat. Mana-mana Jumaat yang tak buat khutbah, tak sah Jumaat dia. Kerana menunjukkan pentingnya khutbah dan diperintahkan setiap orang berusaha untuk dengar khutbah. Bahkan benda ni tak buat dalam masyarakat kita. Hadis sabit di dalam hadis, Nabi suruh berpindah tempat bagi orang yang mengantuk ketika dengar khutbah Jumaat. Berpindah tempat. Dia mengantuk, tak nak pergi dah, bangun. Sama ada kalau dia pergi tempat lain, dia tukar tempat, ataupun dia bangun kemudian dia duduk, untuk hilangkan mengantuk, mengembalikan semula kecergasan badan supaya dia dapat mengambil manfaat daripada khutbah yang disampaikan. Dan semulia-mulia zikir ketika mendengar khutbah adalah dengan mendengar khutbah. Jangan duduk sibuk waktu dengar khutbah. Subhanallah. Apa yang hang faham dalam konsep zikir? Zikir tujuan dia untuk mengingati Allah. Dengan mendengar khutbah itu mengingati Allah. Pasal apa yang duduk subhanallah. Habis dua-dua tak dapat. Dua-dua kosong aja, sebut kosong. Ya. Kalau dia tak sempat dengar khutbah, sah Jumaat dia datang lewat, khutbah dah habis dah, baru dia sampai masjid, dia sembahyang Jumaat 2 rakaat, sah sembahyang dia. Kerana syarat khutbah tu syarat sah Jumaat, bukan syarat sah salat Jumaat. Bukan syarat sah individu tu. Syarat Jumaat keseluruhan itu mesti ada khutbah. Orang yang datang lewat, saat Jumaat dia tetap sah. Wallahu a'lam. Boleh nah? Saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Saya dah jawab soalan Muhammad tadi. Sudah? Okey. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.